We interrupt our program to bring you this important message. Selamat datang guys ke nampak tak? episod nombor apa? Episod ke 27. Episod 27. Korang nampak lain sikit kan. Kita punya setting ada bertambah lagi tetamu kita malam ni. Memang special lah malam ni. Dia sebenarnya kesinambungan sebenarnya kita nak buat daripada episod yang lepas atas permintaan ramai. Betul. Ramai ni orang yang minta sebenarnya. Tapi itulah. Kita pun sanggup tak sanggup sebenarnya. Tapi orang dah minta, kita paksa bagi. Tapi itulah, kalau korang tu tanya kita orang sekarang ni dekat mana, ini sebenarnya kita sebab itu hari sejak episod ke-20 dapat sponsor sikit. Tu yang kita berjaya lah keluar Melayu macam gini, duit lebih sikit dia spend. Aku dah cakap duduk je dekat studio tapi degil. Nak juga berjalan, nak merasa duduk atas sofa yang besar sikit. Dia bukan gitu. Bukan gitu, aku tak silap aku. Dia ada jacuzzi ke apa kat sini. Sebab tu kita pilih tempat ni. Dia orang kata nak tenangkan fikiran. Orang Melayu baju biru tak pernah mandi buih kan, macam gitu. Sebab dia suka beli sabun. So dia nak pakai lah sabun dalam bathtub tu, aku rasa. Jadi dia selit juga sabun tu kat episod kali ni. Kau kan mak sabun? Aku suka beli sabun Mal. Dia suka cakap aku beli sabun. Macam Nas dulu aku selalu pergi dengan laundry malam-malam kan. Dia sama dengan aku. Layan FM dia sambil tengok buih-buih nakal. Buih-buih nakal. Buih-buih nakal kat dalam apa? Washing machine tu. Nas pula dia satu lagi, dia bila basuh baju sabun sedikit je. Banyak dia elok sedikit. Banyak. Salah dia. Buih dia tu memang kau tak nampak baju dah dalam tu. Buih sajalah. Kadang-kadang tu melimpah kat luar kan. Banyak tu je bubuh. Okey, jadi macam ni lah. Untuk menjawab soalan korang benda semua, memandangkan macam yang pernah aku bagi tahu sebelum ni, aku pun dah lama, hampir setahun dah tak balik Johor Bahru. Jadi sekarang ni kita nak dipindahkan cerita lah, lokasi kita lah. Ya betul, lokasi kita sekarang ni adalah di Johor Bahru, di kampung halaman. Di kampung halaman Meloh. Jadi kita rasa sesuai kita kenalkan tetamu kita dari macam pertama sekali Jamal lah. Jamal bukan dari JB, bukan daripada JB. Dia kita tumpangkan je untuk sampai ke JB daripada KL. Kita paksa lah, kita tumpang ke dia. Macam yang tengah ni dah macam tebusan lah, macam bukan gas lah. Yang ni pun jumpa tadi kedai makan. Kedai Toye tadi. Kedai Toye. Jadi Jamal macam korang tahu dia first guest kita daripada daripada Tut online shopping Tut. Episod hari tu. Yang ini bapaknya Tokek Hello Kitty. Dia kalau korang nak tahu Hello Kitty Land tu bapak dia punya lah. Dia semua ada. Motor ada. Siapa-siapa duduk kat Perlis, Kedah, jangan risau lah. Dia boleh sampai. Jangan risau. Jadi kita kenalkan Deng. Deng. Siapa Deng ni sebenarnya? Okay, Deng ni merupakan kawan baik aku lah dah. Aku dah consider macam family sendiri dah. Kita dah berkawan dah berapa lama dah Deng? Daripada Tingkat satu aku dah kenal dia, berkawan sampai sekarang. Mak dia pun sendiri aku panggil mama. Jadi memang rapat lah. Jadi aku rasa rapat dengan Deng je lah. Adik perempuan ni selamat lah. Selamat lah. Ingat panggil mama juga. Kenapa kau tanyalah abangnya? Takut abang dia bersekongkol sama. Jadi apa? Pemandangan kita dah dekat Johor Bahru ni, aku rasa macam nice lah kalau kita jemput dia kan. Untuk orang kata apa, guest nak selit kan. Biasanya kalau kita datang tempat orang, kita akan cakap kat mana tempat makan best, kat mana tempat orang kata apa destinasi pelancongan best. Kali ni kita nak tukar. Pasal episod lepas cakap pasal benda-benda angker lah yang berlaku dekat Juan. Allah, angker. Berapa kali aku nak ulang yang kat 7-Eleven tu, yang dalam tin tu. Bodoh tu anchor babi lah beer. Betul lah dia. Kadang Melayu beli, kadang Cina beli. Mal, aku dah cakap dengan orang. Kadang ada light. Aku the ball ni. Kepada mak bapak kita orang gurau je lah. Okey macam gini lah. Jadi aku rasa kita dah mengarut dah panjang sangat dah. Jadi tapi topik tu itulah. Topik tu itulah memandangkan kita dapat sambutan yang baik daripada episod yang sebelum ni. Favorite lah orang kata. Kan topik orang memang suka lah. Orang Melayu aku rasa memang suka cerita hantu benda ni semua. Jadi sebab aku bergenjut kot. Betul tak? Aku bergenjut. Dia takat episod tu dia berunjuk. Aku takut dia runjuk benda lain yang aku tak tahu. Tak ada lah. Aku pasal itu je lah. Aku dah bergenjut. So kita menjemput Deng ni untuk menceritakan. Betul.
Jadi pasal macam pengalaman dia. Macam sekarang ni kita ada 2 orang guest, jadi mungkin akan ada share sikit lah. Tambah lagi lah kan cerita kita apa semua. Aku Non dengan Jar pun mungkin akan ada cerita lagi yang kita orang boleh selit-selit masuk kan. Tapi lebihnya lagi kepada kita orang punya guest lah, nak cerita pasal dia orang punya pengalaman paranormal ni semua kan. Sebab Deng ni arwah bapak dia memang Ghostbuster. Nice tu. Memang Ghostbuster. Jadi benda tu memang ada. Kira ada kereta dulu lah, kereta panjang tu. Ada macam tu. Ada lah. Mic aku bagi. Kita pasti lah Kak Dan, kira kita memulakan cerita kita lah. Nak tambah sikit. Aku dengan JB ni dulu selalu lah, pasal mak aku memang asal sini kan. So benda yang paling favourite, kalau salah sorry lah, orang kata pasal hantu kalau kat sini 2 tempat lah yang aku tahu lah. Hospital kat Danggabi tu, Sultan Aminah. Dekat Bulatan tu. Lepas tu kat Muhammadiyah, of course lah. Kat jalan tu kan. Takat tu je lah aku tahu. Pengalaman tu. Kalau Muhammadiyah tu tempat, sekarang kalau kau pergi dah macam kebun bunga lah. Apa? Orang letak bunga atas jadi kebun bunga. Dah tak seram lah. Hantu dah tak jumpa. Dah jadi kebun bunga situ. Tu takat yang aku Hospital tu tahu. masih ada lagi cerita. Tapi bukan tu lah tempat yang aku akan cerita. Ya. Nampak gaya kita telah menjemput tetamu yang betul. Ni semua tempat ni dekat ke jauh dengan kita ni? Dekat. Ini Mak Debo. Mak Debo. Jamal ke Mak Debo. #Mak Debo. Dia baru cerita sikit dah Debo. Jangan tu. Order Starbucks Debo. Mak Debo. Meremang ni. Kira dia macam mana pengalaman? Start lagi. Pengalaman. Okey. Cerita kalau kita banyak, kita cerita daripada yang tak berapa takut. Paling takut. Dah ada level macam makan samyang lah. So mula-mula ni kau bagi light-light je dulu. Bagi gili-gili. Dia nak tahu takut tak takut, tengok biji-biji timbul ke tak lah kat cerita belakang. dia antara cerita ni pada pengalaman aku sendiri daripada yang dulu sampai ke sekarang lah. Ya sekarang paling baru lah. Kira yang paling latest lah. Daripada dulu sampai sekarang. Itu kau kena debor mah. Itu kau kena debor. Dia jangan dekat sangat. Kena dia khabar benda tu, kena dia khabar benda tu semalam. Silap ah. Silap. Tak ada Sebab COVID ni hantu pun sembunyi. Takut. Jadi tak ada. Sebab COVID 2 tahun ni selamat. Sebab hantu tak ada vaksin. Hantu belum vaksin. Hantu bukan apa, tak ada masa sejahtera nak keluar. Nak update lagi. Orang tidur. Orang tidur. Kita sengaja rekod malam pasal cerita angker. Yelah. Macam Johor ni dulu banyak cerita. Tapi sekarang ni sejak kan bandaraya Johor ni dah macam ICT, pokok-pokok semua dah ada lampu. Faham. Hantu pun dah tak panjat. Dengan current. Jadi aku cerita yang sebelum ada pokok-pokok yang lampu tu lah. Masih Johor belum baru lah. Apa dia kalau yang lama sikit okey aku layan je. Layan dulu lah. Kau tak mak debor betul. Mak debor yang later tak boleh. Aku dah tahu dah pattern dia. So aku cerita ni kejadian ni jadi masa sekolah lagi. Masa tu aku sekolah menengah. Kejadian ni jadi dekat adik aku sekolah rendah. Awal 2000 tu. Aku sekolah lebih kurang lah tahun awal 2000. Adik aku yang perempuan. Aku ada 4 orang adik-beradik. Yang ni last sekali. Dia ni gifted. So dia boleh nampak, dia boleh apa. Jadi bapa aku ni macam pandai sikit lah bukan bubat orang lah, tapi untuk family use. Ada personal use lah. Ada kelebihan gitu lah. So dia banyak ajar ke adik aku ni sebab adik aku ni boleh nampak, gifted. I see. So the day yang benda ni jadi, masa tu zaman banyak orang kena rasuk kat sekolah. Histeria. Kau ingat tak histeria? Faham. Histeria kat sekolah ni. So masa tu adik aku ni memang kita diajar untuk jangan takut dengan benda-benda ni. Faham. Jadi bapa aku ni memang pesan anak-anak ni, kau jangan takut benda ni, bukan ni makhluk Tuhan, kau yang lagi atas daripada dia, dia daripada api, kau daripada tanah, macam gitulah. Ya betul. Jadi adik aku ni bila benda-benda jadi, kawan-kawan dia kena histeria, dia tak kena. Dia masuk bilik persalinan tu, dia jerit. Masa tu dengar bunyi orang mengirai apa semua ni kan. Dia jerit. Kau berani kau keluar lah, kau jumpa aku. Adik kau? Bapak aku ajar dia jangan takut. Faham. Tapi sekali benda tu keluar, member kejang. Adik aku terus kejang tengok benda tu. Yelah. Benda tu betul kejang. bapak kau ajar jangan takut. Jangan takut, bapak Tapi aku tak ajar lawan macam mana. Okay. Maksudnya benda tu keluar tu, maksudnya tu apa, dia nampak the figure of the thing. Tapi masa sebab dia gifted, Lembaga dia tu. boleh nampak. Dia boleh nampak. Tapi masa benda tu yang betul keluar tu, dia seorang je lah yang betul nampak
Mungkin lah kan. Masa tu dia seorang ada dalam bilik persalinan tu. Apalah. Dia masa tu dia ada persalinan. Orang Kira- semua dah berterabur lagi ni, kena rasuk okay, dia masuk lah. Boleh describe rupa ke? Apa dia tanya dia? Dah lah. Aku Cakap ni like and easy, like So, FM, like FM. before aku describe macam mana rupa benda tu, dia bila benda tu jadi, bapak aku macam ada feel tau, ada something happen ni dia kata. Dia ada rasa macam Professor X lah Bapak macam. kat rumah. Professor Bapak X. rumah masa tu, kat kerja ke kat rumah. boleh masa rasa tu lah. lah. Dia rasa macam ada Soalan. something happen. Sorry, aku macam dalam kereta tadi pula. Okay. Dia salah silah ni. Adik engkau gifted. Dia adakah sebab macam bapak engkau dia belajar apa benda ni sebab adik engkau gifted, so at least macam boleh tolong untuk family use ke macam bapak engkau memang dari dulu sebelum ada adik engkau dia dah Pandai dia dah tahu berubat lah. silah dan maybe benda tu tempias ke adik engkau. Mungkin lah. Cerita asal usulnya tu zaman dulu masa bapak aku muda, nenek aku ni selalu kena orang buat. So dari situ since that dia belajar faham. untuk protect untuk family yalah, untuk family protect lah. family. So since that dia belajar. Adik aku ni kita acknowledge yang dia gifted since the day yang dia panggilan tu keluar lah. Macam kau boleh nampak rupanya. Confirm lah. Kira confirmkan benda tu lah. macam tu. Jadi bila benda tu jadi, bapak aku ada feel, aku sambung balik bila benda tu jadi, bapak aku ada feel kat rumah. Lepas tu tiba-tiba cikgu dia call, cakap dia, bapak aku masa tu fikir siapalah yang kena ni, abang dia ke ni lah, Satu sekolah lah ni masa ni. Bukan I mean within pakcik the aku family lah. So dia rasa tak, something dia dapat tapi rasa tak tahu tapi tak tahu siapa. Non, Tak kotip expect sikit yang mulut adik dia. aku kena. Kotip sikit mulut dia mana. Lepas tu cikgu call, okay, anak cik ni kena rasuk, dia cakap. Bapak aku datang. So on the way tu bapak aku pergi sekolah tu, bapak aku dah pesan. Dia pesan dekat benda tu, setan tu. Dia cakap dia cakap, aku datang, kalau kau ada lagi aku bunuh kau, dia cakap. I see. So Sembol. bila bapak aku sampai, benda tu ada. Bapak aku cakap habis tu buat macam mana ni kan. Dia kata Yelah, dia bau. dia panggil benda tu. Benda tu datang duduk kat tangan dia, jadi kecil macam lalat, dia kata. Faham? Dia genggam, Hancur. pecah lah. Mana patah tulang dia benda tu lah. I see. So bila tu adik aku cerita-cerita, rupanya dia dah mata dia dah naik atas lah dah ni. Baru ada pergi berubat dengan orang yang lebih berpengalaman daripada Faham. macam tu kan. So aku after tu memang dia dah boleh nampak. Even masa dia sekolah, dia belajar dekat kelas, dia tenung, dia cikgu tanya kenapa tenung kat situ. Dia kata kat sebelah cikgu tu ada, dia cakap. Cikgu cerita dengan mak aku. Seram saya kak, anak akak ni cerita dia nampak benda tu sebelah saya, dia kata. Ui, kalau aku pun seram. Tapi ni sekarang ni cerita dia aku pun seram enggak. Dia duk cerita dengan orang yang paling berani. Janganlah aku seorang kan. Kita layan sebagai cerita lah, pengalaman. Yalah. So kau benda ni jadikan pedoman. Kau jangan berani-berani panggil. Kan mata naik atas, bapak aku dah tak ada. Pijak je dek, pijak je. Gitu je. Nak bawa pergi kubur pun dah tak pijak guna. je. Aduh. So Assalamualaikum je pijak. So dia cerita dia, memang adik aku tu boleh nampak since that lah. Oh. Lalu dekat tepi kelas dia macam berkenan dengan adik aku lah. Sebab dia mungkin dia tahu yang adik aku nampak dia. So kira dia tahu. So mata dia bertentang mata. Macam kena tengok kau, dia tengok kau tak tengok dia. Aduh. So kau tak tahu, kau tidur je dia tengok kau. kau jangan macam tu. Dia senang je lah. Kalau tak nak risau, just fikir kau ternampak tu je, dari kerana mata. Dia macam gitu. So itu adalah cerita yang benda ni yang aku tahu bapak aku ni boleh ubatkan apa semualah. Okay. Since tu so aku pula memang suka mencari benda-benda ni. I see. Lepas tu lepas benda tu kau tanya adik kau. Aku tanya dia. So aku tanya dia, rupa benda ni macam mana. Dia kata benda tu dia kata benda tu terapung. Tak nampak kaki, terapung, nenek dua rambut putih, mata merah, dia cakap. Dalam bilik persalinan tu dia cakap kan. Depan dia tiba-tiba benda tu timbul kan. So dia after tu yang kat sekolah yang dia nampak kat cikgu, benda yang sama. So benda tu nak macam nak rapat dengan dia tau. Faham. Dia macam yelah mungkin dia ada, kalau kita tengok cerita-cerita hantu Korea macam itu kan, dia cakap kau tolonglah sampaikan ni kat cucu aku. Mungkin dia ada nak communicate lah kan. Tapi kita tak nak berhubung lah dengan dia kalau betul. Tapi ini yang timeline yang first, yang masa time-time hysteria ni kan. Yang first dia
Interaksi. berinteraksi ni. Lepas tu yang dia nampak sebelah-sebelah cikgu ni, Selepas. maknanya selepas tu dekat-dekat ke macam tiba-tiba macam minggu depan, bulan macam tu depan. lah, in the same year lah. Maksudnya tahun yang sama tu. Tengah hangat-hangatnya Benda tu tu. memang dekat situ lah Zaman asal tu lah. memang satu Malaysia. Satu Malaysia memang Wisteria. Dia macam target sekolah tau. Dia macam sebab ada musim season dia lah. Aku rasa dia orang ni memang layan Muse Hysteria kan. Like news. Aku rasa the logical explanation ataupun benda-benda yang selalu orang yang pandai pasal benda ni dia orang cakap is that selalu tempat-tempat macam sekolah, college, benda-benda ni dia seasonal. Jadi memang ada masa di mana bangunan tu dikosongkan and memang tanah tu memang kosong. So bila tanah tu kosong tu mungkin tempat tu lah tempat asal dia orang, sebab benda-benda dunia ni tak nampak kan. Kan dalam ni. So they go back there. Dia sama relatable macam cerita kat college dululah. Di mana 2 bas datang. Lepas tu bus driver duduk senyap, tiba-tiba bus sengit sebelah. Kan. Itu tak ada orang masuk tapi bunyi pinggan mangkuk semua duk belaga kling gitu kan. So aku rasa benda gitu lah. Lebih kurang sama lah. I mean I'm no professor in terms of paranormal lah, tapi kira macam masa sekolah in session, college in session, ada orang maknanya benda tu dia tak boleh nak berlega-lega. Yalah sebab yalah macam you know how do I explain it? You have the real realm and then you have the nether world or you have the ether world ataupun kau ada alam bunian benda semua, which is the same thing. It's just that it's on a different plane yang kau tak nampak. Setengah orang boleh nampak dan setengah orang tak boleh nampak. Yes, kelebihan masing-masing. And of course bila orang you know dunia ni dah beribu tahun. Tahu, satu benda yang orang lupa, you know, the further we go into the future, everyone is consumed by technology. You forget about the secrets of the world. Faham. Tahu, mana asalnya dunia ni, siapa yang duduk sini dulu mula-mula, and asalnya semua dulu hutan pokok. Bukannya bangunan straight away. Kan? So if we don't know in that sense kan, so mana pergi orang dunia ni, sebab cerita-cerita ni memang ada. Betul. Kan? So in that sense aku rasa of course lah, the more development keluar kan, the more lah dia akan rasa macam kenapa kau masuk tempat aku? Kenapa kau develop tempat aku? Ini kampung aku. Kan? Kalau macam contoh orang masuk kampung kau, buat hal dengan orang kau, mesti kau sakit hati. Kan? Kau mesti akan turunnya kan. So in this sense, you know, bila benda tu aku rasa nampak and dia tahu yang orang boleh nampak dia, confirm dia macam nak approach kan. Macam kau nampak aku ke? Faham. Ambil lah aku try. Tengok kan, bila jadi macam tu itu yang kecundang tu. Cerita dia kan. Sentuhan terakhir lah kata. Sentuhan kecundang. Debo. Macam macam gitu. Sebab kita tak macam Non cakap lah tadi kan, kita tak tahu apa yang duduk kat sini sebelum ni. Betul. Kan? Berapa lama dia duduk sini, lepas tu kita kena macam rumah in-laws aku. Dulu ada tanah kosong di hutan. So tanah ni dia tebang pokok, dia kena panggil orang untuk halau benda tu. Yes. Alihkan dia ke tempat lain. Yes. Kita ambil tempat dia kan. So kita alihkan tempat lain, baru buat rumah kat situ. Kalau jenis yang tak gali, itu orang kita. Kalau orang Cina ke, orang India ke, bangsa-bangsa lain yang tak percayakan benda ni, main buat di atas tu. Lagilah. So what happened to them? Kan, benda-benda yang dia ada world ni kan? Betul. Dia akan live there ke apa semua. Betul. Aku rasa sebelum Deng continue to the next story, aku just selit satu saja. I will not name the place, okay? Tapi it is situated somewhere in the mountains. Ini cerita aku dengar daripada orang Cina sendiri yang beritahu aku. So this one place ni memang orang nak develop banyak. Tapi at that time in the 70s, rasa macam nak tahu tempat tu. Kalau tahu kita senyap je, tak payah nak cerita Cina, apa-apa. bukit, ramai orang pergi, dah popular sekarang. So in that sense, you know, the place orang yang cerita kat aku ni is that the place is situated in between 3 mountains. Okay. Each of these mountains, they have their own demons. So at one point in time when they were developing the place, they wanted to build the roads and clear the land and whatnot. Ramai orang mati. Faham? Ramai orang mati, and then dia orang bawa tabib ataupun sami daripada China or something to come, and then orang ni yang cakap you are surrounded by 3 mountains and 3 of these mountains have 3 generals, and they want, each one of them has a different demand for you to lepas and go up. Because the death toll tu memang banyak sangat freak accidents tau. It's freak accidents tau in that sense. So what they say is the first one was asking that kalau kau nak naik atas sini, there has to be continuous development.
Kau tak boleh berhenti. Oh. After X amount of years kau kena berubah. Benda ni kena continuously develop. Faham. The other general ni was asking for something to bring people from the other side to come here, and there must be a shrine or an offering that they must be given on a yearly basis to them. The third general ni pula is that after X amount of years you must sacrifice some lives. So after human lives lah, okay. So it continuously macam freak accidents and whatnot. So in that sense tu, after X amount of years, this place memang sentiasa ada freak accident. So I don't know whether it's death or life or whatnot, but ini cerita yang dia orang cerita dekat aku in that sense kan. So after benda tu dah dipersetujui, then benda tu memang terus membangun lah, tak ada masalah. And as of right now, if you see based on the cerita ni, aku tak tahulah betul mana lah orang ni cerita, tapi orang Cina sendiri cerita aku. Is that kalau kau tengok betul-betul, that place every few years memang ada development, tak berhenti. And the ultimate final saying from these three people, these three generals, is that one day this place will fall. Faham? One day everything will crumble. Okay. But I don't know lah, dia tak cakap sebut date or what not lah. But this happened like probably about 40 years ago, 50 years ago in that sense. Okay. Kan? Okay. So there were some scandals lah according to the people yang beritahu aku tu lah. But as of right now, kalau korang tahu tempat tu dekat mana, if you relate, you connect the dots, it sounds the way like that way lah. Macam tu lah kan. So bapak aku pun pernah kerja dekat situ quite a long time. Dan cerita-cerita daripada dia pun banyak, cerita-cerita daripada kawan-kawan dia pun banyak yang naik turun hari-hari and whatnot. Kan, so many cover up for deaths and everything. Dia semua proclaim. Aku tak tahulah. I don't know. So in that sense, you know, whenever you go up there, dia rasa macam that mystic feeling tu still ada. Faham? And on top of that, banyak benda-benda yang dodgy yang berlaku. Faham? You know, and a lot of things happen there. If you go back over the years, you go through newspaper clippings every few years, memang Mesti ada freak ada. accident. Memang ada freak accident. Kan? Okay guys, minta maaf. Ini selingan Selingan lah sikit. selingan kita nak bagi tahu yang berlaku sedikit macam mana? Technical error. For Dengan some reason, ni bukan gimmick ke bukan apa. Mungkin setengah daripada korang kalau tengok benda ni rasa benda ni gimmick. Tapi sebenarnya bukan. Tak tahu kenapa, tapi sampaikan yang Non bercakap tadi tu, last tu je video footage yang kita ada. Lepas tu terus semua terus hilang. Tapi jangan risau, audio kita masih ada lagi. Jadi teruskan mendengar episod teruskan Angker mendengar part 2 sebab ni. korang tak akan menyesal, sebab cerita lepas tu pun ada cerita yang lagi, cerita yang ultimate chilling lah. Betul, chill down the spine lah. So korang dan teruskan mendengar dan tak lama lepas tu kita punya audio pun terputus juga. Ya, betul. Kita punya audio pun lepas tu pun terputus. Dan untuk episod kali ni mungkin penutup dia tu agak terbantut. Tetapi cerita-cerita yang di dalam ni masih lagi chilling down the spine orang kata. Betul lah. Mungkin untuk episod yang akan datang akan ada, kita akan kesinambungan lagi. Sambungan lagi ke apa kita tak tahu. InsyaAllah kalau kata ada rezeki kita dapat bersua lagi dengan kita punya tetamu-tetamu, mungkin kita boleh sambung lagi. Banyak lagi sebenarnya cerita yang menarik. Kalau gitu mungkin kita boleh buat siri jugalah Jal kan. Macam-macam music series we can do series. Go series. Go series juga boleh, sebab boleh. memandangkan spooky benda ni. series lah kata. Jamal pun tadi very supportive. Jamal pun dah tadi terpaksa dia nak balik naik Grab tadi. Sebabkan banyak orang, mungkin je lah benda ni dapat sambutan sebab orang suka dengan cerita macam gini. Mungkin kita akan boleh tukar jadi series. Jadi apa-apa pun kita orang pun tak nak cakap banyak sangat. So continue dengarkan cerita yang kita dapat ceritakan setakat ni. InsyaAllah kalau kata ada rezeki kita akan sambung part lagi 3 lah. Part 3 probably, kita tak tahu. Okay, continue teruskan guys. mendengar guys. Assalamualaikum. So in that sense aku rasa for a place of that stature and that level, dia punya development tu of course has to be top notch lah, because it's a prime place kan. So maintenance and everything semua should be on point. But apa-apa jadi pun sambil it will be there. You know, helicopters crashes over there,
people fall down, buses collide and whatnot, benda semua macam tu. But then again, you know, kalau ikut logical explanation, scientific explanation, of course kau naik bukit, kau naik gunung, kan, cerun, logicalnya kan, masih ada lagi lah. So we go with that kind of explanation. Faham. Kita Haruslah. kita tak boleh jump to conclusion terus mistik punya tu faham. Tapi as for one person yang grew up there for quite a number of years, sebab bapak aku kerja kat situ, the stories are very very scary lah. And also kau dengar story apa reason dia for the first reason tu, so kau connect the dot tu macam sama lah. And ini pula ni daripada culture orang lain tau. Ini bukan daripada culture kita. Maksud? So yalah faham. Yalah, Okay, so in that sorry, sense they came from the other side kan. So they came here. So whatever they claim is not according to our book. Faham. Now, in our book we Ada need to juga, proclaim that you know, we need to claim there's only one God, there's only one prophet, kan? But this is their religion. So God also asks us to respect other religions as well. So tahap mana sahihnya tu aku tak tahulah kan. But benda ni memang harus ada dihormati lah. Cerita masuk ke tempat belah atas tu pun ada penjaga-penjaganya. Ada cerita pasal gading gajah yang sangat-sangat besar. Ada benda yang bertinggik dekat atas gading gajah yang duk menarik orang masuk dalam. Ada benda yang bertinggik bawah meja, peluk kaki orang supaya orang tak belah. Benda-benda gitulah. Faham. Okay. So benda macam tu macam itu aku selalu dengar tu. So anecdotal, tetapi if you connect the dots, it sounds like make sense. Macam tu. Betul. So that's aku memang suka cerita-cerita pasal tempat tu lah. So continue pula pasal tu. Untuk sambung cerita kau ni, dulu bapa aku cakap kan, ada satu, dia ada jumpa orang macam jual barang-barang mistik ni. Dia apa nama dia, keris kecil lah, apa lah, batu delima, keris kecil lah, apa benda semua cincin ni lah. So benda ni basically orang-orang dia jual for millions tau. Tapi bila fikir balik untuk apa benda tu kan, tapi bila fikir balik macam batu delima tu, contoh kau pegang, mata kau boleh tembus. Kau faham tak? Oh, dia ada special abilities yang kau boleh acquire from having. For example, is like a bridge. For example, kau ada sesuatu yang kau tak nampak sebelah sana, tapi kau nak tengok benda tu. That is one Kau pegang azimat benda tu, kiranya azimat lah sepatutnya kan. Dia macam gini. Contoh kau tengok botol ni, dalam ni, dia. dalam ni kau nampak. Tu tembus lah. Tu definisi tembus betul lah. So they use this thing untuk pergi ke tempat yang kau cakap tadi. Yelah, exactly lah. So kalau you guys dapat lah apa yang kita cakap ni kan. So dia guna benda tu untuk masuk situ and guna untuk keuntungan dia. Faham. Tapi yang kat situ punya Toke paranormal pun ada juga. Dia pun dah pegang. Jadi bila kau nak masuk belaga lah. halfway dia akan, kau benda tu tak cukup. Faham. So benda tu tak dapat naikkan. So that means you're not, the benda yang kau beli tu pun not as powerful as benda yang jaga benda. You know, of course. Benda tu macam aksesori yang dekat atas orang tu memang dah gitu. Memang di situ. Dia menjaga benda tu. Maksudnya dia macam, it's like security guard lah kan. Kalau kita bawa masuk, confirm dia rugi. Jadi dia pun pasang dia punya security guard kat situ. Dia pun percaya, mungkin dia percaya benda-benda ni. Ya betul. And according to the stories, security guard yang duduk dekat situ lah bukan security guard yang biasa-biasa lah. So sebab tu bila orang yang masuk tempat tu, tak kisah apa benda yang kau bawa, kau memang akan kecundang kat situ. Sebab memang tempat dia, memang dia yang jaga. Faham. Kan? So macam aku cakap, this is all claims. I don't proclaim anything to be true ke benda semua lah. Kira kalau pakai hantar barang pakai Lalamove pun tak sampai lah. Sekejap. Sebab kalau kau yang naik bawa azimat tu, Selalu dia dah bukan, tahu kau yang nak tu. Ini tu kalau azimat selalu wings. Kalau kau naik dulu, lepas tu grab ke Lalamove, hantar batas. Azimat aku kata wings selalu. The stories that I heard, naik atas tu kau bawa benda tu memang tak ada masalah. Sari, kan, tapi tu. pintu sebelum kau masuk tu, belah atas pintu tu ada gading gajah. Okay. On top of the, when you enter the room, okay, atas pintu tu facing room, maksudnya tempat di dalam bangunan itu lah. Yes, in the building tu you enter the specific room where these people want to go. Belah atas tu facing inside tu ada gading gajah. So bapak aku kerja kat situ, so dia ada access untuk masuk tempat tu. I see. Orang biasa tak boleh nak masuk tempat tu. VIP lah. No. Orang biasa memang tak boleh masuk dalam tempat tu.
Okay, orang kita tak boleh masuk tempat tu. Dia orang yang bukan orang Islam saja boleh masuk tempat tu. Berbangsa lain. Bangsa lain. So because my father was an auditor, so memang dia kena audit semua benda-benda ni. So dia memang ada access untuk masuk. So memang dia kerja kat situ for X amount of years. So ceritanya is that bila kau masuk situ tu memang ada gading gajah yang besar. Dan security guard tu memang akan duduk atas tu. Security guard tu memang security guard tu duduk atas tu. Waktu ceritanya bagi orang yang boleh nampak dekat situ tu, dia tahulah benda tu duduk atas tinggi tu, orang akan masuk dari bawah. Benda ni besar. Faham. Jadi waktu dia akan tengok, dia akan berhati. Dia akan berhati. So bawah meja ke benda semua tu adalah anak-anak dia yang kecil yang duk peluk kaki benda semua. Tak payah keluar. So dia nak jadikan macam tu. Belakang pintu memang dah ada orang standby. Bila kau dah koyak, kau nak keluar pintu belakang, dia akan tarik berapa you mau? Koyak. 10 boleh. Okey. 10 I bagi you 3 jam. 3 jam you kena bagi balik. 3 jam tak cukup, you datang jumpa lepas tu tak jadi apa jadi tak tahulah. Faham. But if you're in that kind of situation, of course benda tu dah memang menarik engkau kat situ. Iman kan? sudah goyang. Benda tu memang ada orang standby belakang. So kau memang sangkut. Kau tak nampak apa lah. Andai kata kan. Faham. Gelap mata gelap gitu. But aku rasa sebab ni lah benda-benda ni haram. Kau faham? Ada sense dia lah. Sebab tu benda-benda macam ni haram. I won't say what, tapi sebab tu benda-benda macam ni haram. Hanyut lah nanti. Because kau hanyut lah. Betul. Ini bukan tring tak, ini memang betul-betul kau masuk tempat. Macam mana lagi sini Non? Macam familiar bunyi tu. Aku terlepas penang. Aku tengah yang mana yang ada macam muzik tu. Twinkle twinkle little star. Bukan yang 26 RM2 tambah 1 jam. Bukan Itu kau kan? Janganlah buka. Tempat tu pun tak ada dah sekarang. Saya tak pernah ke sepanjang lah. top up 50 sen. Kira kita dah dengar cerita Non tadi apa semua. Nak cerita balik lah pengalaman korang sebagai anak-anak asal JB ni lah. Tempat-tempat angker selain cerita yang Deng cerita tadi. Pengalaman ke kau dengar orang JB cerita? Kau combo. Okay, aku personally aku punya cerita kalau macam dekat JB, dekat hometown ni, aku heard stories lah. Tapi story ni pun aku tak ingat whether benda ni dekat JB ke ataupun apa benda. Tapi one of my best friends jugalah punya cerita. So dia ni memang either way lah. Kalau kata benda ni jadi dekat Johor Bahru ke ataupun jadi dekat sekarang ni dia menetap dekat Kuala Lumpur, sama ada dekat sana ke ataupun dekat sini aku tak sure. Tapi dua-dua rumah yang dia duduk ni dulu dan sekarang memang rumah high rise, macam kondo, apartment semua macam tu lah. Okay, jadi rumah yang dia duduk ni selalunya until sekarang ni dia memang duduk dia, bapak dia, mak dia. Lepas tu kalau macam dekat rumah lama tu kakak dia pun semua adalah, adik-beradik dia semua duduk sama-sama kat situ. Until now pun dia still duduk menjaga mak bapak dia pun semualah macam tu. Okay, so this for condominiums and apartments apa benda ni semua, kalau korang familiar duduk dekat tempat yang ini bukan cerita macam flat ke apa benda tau, but usually tempat-tempat yang macam high end sikit ni, diorang punya community is very close. Close as in macam semua benda ada diberitahu apa benda apa semua kan, in terms of dekat dalam group ke apa benda. Kalau macam sekarang ni ada WhatsApp group, ada apa benda, and then nombor-nombor diorang pun akan macam akan ada macam ketua level, and then korang boleh contact each other bla 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 macam itu. So dia ni duduk contohnya lah dia duduk tingkat 5, and then tingkat either tingkat atas dia ataupun tingkat bawah dia, 5, 6 atau 4 tu ada satu family Melayu baru pindah. Okay, so diorang ni newlywed. Husband dia kerja macam diver, pergi korek minyak ke oil and gas ke benda macam gitulah. Lebih kurang macam gitulah. So banyak dia tak ada kat rumah lah. Betul, offshore macam gitu. Jadi dia punya occupation tu aku tak pasti, mungkin tersilap, tapi lebih kurang macam gitulah. Boleh jadi rigger, boleh jadi rigger crew, ke, dia boleh kerja jadi askar ke benda aku tak tahu. Aku tak sure, tapi memang kerja yang macam kerja overseas macam itulah. Jadi wife dia ni kebanyakan masanya memang berseorang diri dekat rumah.
Okay, jadi mula-mula tu macam tak ada benda. Tapi dia start rasa macam tak selesa duduk dekat rumah tu tahu apa semua. Jadi bila sebabkan diorang punya community tu agak rapat apa benda. Jadi diorang selalu macam bagi ketuk pintu rumah macam ni baru pindah okey saya duduk tingkat berapa, tengok saya duduk rumah sebelah apa semua, okey bagi makan ke, bagi buah tangan apa benda semua macam itulah. Jadi dia dah contact, dia dah pernah berjumpa, dah bagi buah tangan apa benda semua. Jadi perempuan tu pun dah bercerita dengan mak best friend aku ni, cerita pasal hidup dia apa semua. Jadi mak dia pass dia punya nombor, cakap okey kalau kata apa-apa sebab awak seorang-seorang kan, kalau ada apa-apa boleh call lah kan, kita orang ada kat sini je, apa-apa sama ada kita orang datang rumah awak atau awak datang rumah kita macam gitu. Okey terima kasih. Jadi satu hari ni dia rasa macam tak sedap. Lalas dia call, lepas tu dia cakap boleh tak datang rumah benda semualah, nak cakap sampai rumah. Dia pun ceritalah, dia kata saya macam tak sedap lah kak. Rumah saya tu macam saya bukan cakap saya kena ganggu ke apa, tapi saya rasa macam ada benda tak kena kat rumah tu. Saya nak tidur rasa macam tak debor macam Jamal. Jadi dia mak debor. Yang tu Mac debor. Hak tu Mac debor. Kalau nak nugget McDollar. Dolah. Tapi KFC ni. Aduh. Okey. Jauh. Jadi dia dah cerita macam tu. Okey tak apa, itu apa benda semua. Mungkin yelah awak pun hari tu baru pindah, tak sempat nak buat apa-apa. Nanti husband awak apa semua dah balik, mungkin kita boleh panggil orang surau ke apa benda, buat doa selamat ke, baca-baca apa benda kan. Macam itulah. Tapi itulah, husband dia tu memang jarang-jarang balik. So tak berapa lama, aku rasa macam sebulan ke apa benda macam gitu, husband dia pun balik. Okey, tak ada apa. Bila husband dia dekat rumah apa benda, tak ada benda, dia pun okey apa benda. Selang lagi seberapa lama yang husband dia ada dekat situ tu, lepas tu husband dia kena gerak balik di sana, benda tu jadi balik. Dia rasa macam tak sedap. Itulah kak, hari tu masa dia balik pun kita terus dah tak teringat, sebab ingatkan dah memang dah tak ada apa-apa. Bila husband dia dah balik tu dah tak jadi apa. So dia macam tak ada apalah kan, mungkin dah okey dah, hari tu perasaan je mungkin. Tapi benda tu jadi lagi. Bila jadi lagi, mak best friend aku ni bagi dia macam CD, tak silap aku, CD ke kaset macam itulah, ayat-ayat Quran semua. Okey tak apa, ini akak ada banyak dekat rumah, awak ambil ni pasang kat rumah awak kan. Okey, pasang kat rumah apa benda semua. Jadi benda tu tenang, boleh tenangkan diri awak semua. Jadi ayat-ayat apa suci ni berkumandang kat dalam rumah hari-hari macam gitu kan. Jadi awak rasa selesa. Okey semayang jangan tinggal apa benda semualah, dia ingat-ingatkan macam gitulah. Jadi dia jadi dia dah macam itu. Okeylah, dia balik rumah dia start pasang benda tu. Pasang dia kacau dah jadi benda lain pula tau. Bila dia dah start pasang tu, aku rasa macam CD. So dia ada macam CD player macam itu, dia pasang. Bila dia buka, aku dah mungkin for the first 5 minutes tu okey, lepas tu tiba-tiba CD macam CD rosak gitu. Macam pula. Dia sebab aku pernah dengar kalau kau buka ruqyah ni, kata over ruqyah, benda tu trigger tau. Jadi CD tu dah macam CD kau beli kat Khidmat. Rosak, cala kan. Dah macam CD kau beli kat Khidmat, nak kena minta tukar apa semua kan. Jadi dia cakap ini dah kenapa? Dia tengok tak ada benda apa kalau okey tak apa pasang. Bila dia pasang dan dia duduk dekat situ sampai habis CD tu pun tak ada benda. Tapi bila macam dia jalan-jalan, dia nak buat kerja rumah ke apa benda tu akan macam rosak. Bila dia duduk dengar dia depan-depan macam gini, tak ada benda. Jadi okeylah benda tu dia dah gitu, okey tak apa, mungkin nak kena duduk lah. Lama dia dah duduk depan ni pun CD tu jadi macam gitu tau. Cakap ni dah kenapa ni. Lepas tu benda tu dah macam marah dia dah macam marah. Lepas tu kalau kata dia buka kat sini, dia duduk kat depan ni, dalam bilik dia nanti kan ada benda jatuh lah, ada benda pinggan tiba-tiba kat tu bergerak lah, apa benda lah kan, macam-macam benda-benda macam gitu. Jadi dia dah rasa macam lain. Pergi jumpa lagi kan, bukan jumpa mak tu lah. Dia cakap kenapa kan kak, mungkin perasaan kita tapi tak tahulah ni macam mana. Cakap tak apa, awak apa
yalah kak, istighfar apa benda apa semua. Mungkin itu perasaan, kita pun tak tahu apa-apa. Lepas tu dia cakap, saya macam memang takut lah kak, boleh tak kalau macam saya tidur rumah. Dia cakap mula-mula dia cakap pasal nak tidur rumah. Lepas tu aku rasa dia macam bermalam sehari dua. Sebab dia cakap saya dah cakap dengan macam mak dia ke kakak dia ke lah gitulah untuk datang dan duduk dengan dia. Sebab dia rasa macam dah tak sedap sangat kan. Jadi dia duduk macam semalam ke 2 malam macam gitu. Mak dia ke kakak dia tu datang, dia duduk balik dekat rumah tu with the kakak ataupun mak tadi tu lah. Duduk dekat situ pun okey juga. Jadi elok dia, jadi okey apa benda tuntam. Okey lah, dah boleh balik. Jadi lagi. Tapi jadi lagi makin macam teruk tau. Lampu tiba-tiba tertutup. Lepas tu macam-macam lah. Semua macam-macam dia kacau kan. Air, kau tengah mandi tiba-tiba hilang, tak ada air. Kau tengah sabun dengan apa benda semua kan. Tiba-tiba dia jadi macam gitu. Jadi benda Group shower. Jadi benda tu jadi gila babi kan. Lagi ganas macam gitu kan. So dia macam mana masa tu? Yalah, ini sebab dia dah jadi mengganas macam gitu, dia dah takut sangat. Tapi dia tak buat apa-apa lagi. Dia masih kat rumah sebab dia dah banyak kali sangat dah berjumpa dengan mak kawan aku tu. Dia takut macam dia ni mengada-ngada apa benda semua. So dia dah rasa macam menyusahkan. Jadi dia tahan lah juga, takut-takut macam gitu kan. So ada satu malam tu dia dah terlampau takut sangat dah. Dia pasang CD tu. Lepas tu dia bawa masuk dia pergi tidur. Aku tak ingat dia bawa masuk benda tu ke dalam bilik dia sekali, lepas tu dia tidur ke apa macam tu. Tapi yang pasti dia play benda tu. Lepas tu dia pergi tidur kat dalam bilik. Tiba-tiba ketuk dia tengah tidur tu. Dia macam mana? Dia terjaga. Malam tu dia terjaga. Dia dengar dia terjaga, dia terdengar bunyi bacaan ruqyah ke apa benda tadi tu dah bertukar jadi bahasa Tamil. Dah bertukar jadi bahasa Tamil. Dah macam orang baca dekat kuil apa benda semua tau, macam gitu. Literally macam gitu. Lepas tu sebab kadang-kadang macam tu, astagfirullahalazim, apa benda apa ni semua kan. Dia pun cuba keluar bilik tu. Dia keluar bilik tu, ayat-ayat macam kan ada frame apa tu semua, Allahu Akbar benda tu semua, itu semua dah tukar jadi tulisan Sanskrit. Dalam frame tu dah tukar jadi tulisan Sanskrit. Jadi dia dah takut gila babi, dia dah tak tahu nak buat apa. Dia cabut plug tu, mesin tu bermain lagi. Masih ada orang chanting tu lagi tau kan, macam kat kuil tu. Dia lagi masuk kat dalam bilik. Dia masuk kat dalam bilik, lepas tu dia serubung. Dia takut. Dia baca ayat apa benda apa semua. Dia dah takut sangat. Sampailah tiba-tiba dia punya sebab dia tutup mata tau. Dia tutup mata. Lepas tu tiba dia punya selimut yang tengah berserubung tu kena tarik. Tapi dia tak buka mata dia. Kena tarik pula. Dia tarik. Lepas tu dia rasa macam dia kena cakar gitu tau. Kena macam serap cakar macam gitu. Lepas tu dia tengok wah macam gitu. Lepas tu dia bangun tu, dia tengok mau lompat atas katil, dia lompat macam gitu, dia buka pintu apa semua, dia terus lari pergi rumah mak member aku ni. Ketuk pintu, dah menangis semua. Kak. Lepas tu dia tengok tangan dia semua berdarah. Tangan dia semua berdarah. Lepas tu dah jadi macam gitu, kak tolong saya apa benda ni semua. Dia cakap astagfirullahalazim, kenapa ni, tolong datang rumah saya dah tak tahu dah apa benda jadi, apa ada kat rumah tu saya dah tak tahu kan. Lepas tu dia pun ni. Dia tak ada anak lagi. Dia tak ada anak, dia baru kahwin. Dia baru kahwin. Baik. Kalau tak dia aku risau anak dia tinggal. Tak ada, dia memang baru kahwin. Tutup dia takut dia tinggal anak dia. Laki pun selalu tak ada kat rumah apa semua. Jadi jadi dia datang lah. Jadi parents member aku ni pun datang lah. Datang, masuk kat dalam rumah. Memang betul. Bila masuk macam gitu, bila dah masuk, bila ada macam 2-3 orang, dia orang dah start macam baca-baca benda macam gitu, the recording, the CD tu stop. Tak lama lah, bila dia masuk tu benda tu masih rancak lagi benda semua kan. Benda tu stop.
Lepas tu yang tulisan apa benda tu semua dah bertukar jadi balik macam apa Allah Muhammad ke apa tu, tapi dah kena cakar gitu. Kena cakar masuk dekat dalam bilik tidur dia tu. Dia punya bedsheet tu putih tau. Dekat bedsheet dia tu ada tapak kaki rimau. Daripada ujung kaki naik sampai ke atas. Pum macam gitu. Terus Roger Ustaz jadi masa tu macam mana dia orang duduk dekat rumah member aku sambil Roger Ustaz apa benda semua. Ustaz pun sampai sebab kondo apa benda apa semua kan, yalah protokol orang nak naik apa benda semua leceh kan. Jadi Ustaz dah sampai apa benda semua, member aku ni turun pergi ambil Ustaz ni nak bawa ni naik atas. Jadi dia turun. Lepas tu dia cakap Ustaz, jom Ustaz. Dia kalau tak silap aku ustaznya nak parking kereta. Ustazah tu, dia lelaki bini lah ni. Ustazah tu turun, dia bawa tak apa kita tunggu dulu dekat lobby tu. Dekat lobby tu member aku cakap dia dah nampak ustazah ni macam dah start baca berzikir kan. Tengok astagfirullahalazim. Ni the same day same night. The same night. Oi. The same night juga. Sebab apa, lepas dah jadi macam itu tu terus dekat situ dia orang terus Roger suruh datang juga kan. Jadi dia cakap astagfirullahalazim apa benda semua. Dia cakap kenapa? Jadi member aku ni takut nak tanya sebab dia memang penakut. Dia nak tanya ustazah ni takut ada nampak apa-apa ke apa. Dia debar. Dia dah jamah. Dia dah debar. Jadi bila gitu dia tunggulah, dia tunggu. Ustaz habis parking, ustaz pun masuk. Lepas tu dia cakap okey jom. Lepas tu sebelum masuk lift tu bini dia dah cakap dengan lelaki dia dah gini, bapak dia dah cakap gini. Lepas tu dia orang pun dah okey tak apa. Kau punya tone jangan makin slow. Lepas jangan slow sangat. Biasa. Lepas tu dia pun dah start macam doa dulu sebelum nak masuk lift tu tau. Jadi dia so dia orang dah macam baca. Okey, lift pun sampai, dia orang pun masuk dalam lift. Masuk kat dalam lift. So pintu lift bayangkan pintu lift depan macam ni. Ustazah macam ustaz dekat pintu lift. Ustaz kat pintu lift, ustazah dekat belah kiri dia, belah kanan ni member aku sebab dia tukang tekan tu. Jadi macam gitu. So diorang ni bukannya sandar habis tau. Diorang tak masuk habis lift tu. Belakang dia ada space lah. Belakang ada space. Jadi dia diri macam gitu semua kan. Lepas tu tiba-tiba yang ustaz ni cakap Allahu Akbar. Tiba-tiba dia joget kat dalam. Dia cakap kat dalam. Sebab Allahu Akbar dia dah takut. Binatang ni dia pergi. Dia yang terekam aku. Jadi dia cakap Allahu Akbar benda semua. Lepas tu dia dah baca ayat Quran lagi apa benda semua. Dia dah baca. Member aku ni dah pucat dah kat dalam ni kan. Ya Allah ni apa benda kan. Kan. Tapi dekat dalam lift tu tak ada macam benda apa ke. Tiba-tiba ustaz ni dah menjerit dah ni. Dengan tu kan yang ustazah tu pun dah baca. Dia tengok depan je. Dia cakap Allahu Akbar benda semua gini sampai kat dia punya level buka. Lepas tu dia terus keluar. Lepas tu ustaz tu cakap something, akan member apa benda dah yang member aku cerita tu. Lepas tu cakap okey dah ustaz, rumah saya dekat sini. Masuk kat dalam rumah tu. Lepas tu dia orang cakap okey ini apa benda semua kat mana dia duduk. Dia pergi berbual dulu dengan yang tuan rumah apa benda tu semua. Ustazah ni tadi berbual dengan mak member aku ni. Jadi dah berbual apa benda. Lepas tu dia cakap yang member aku ni dia dah cannot help it dah lagi. Kenapa kan aku tak nampak apa-apa, tapi kenapa jerit macam itu kat dalam lift. Jadi dia tanya ustazah, minta maaf saya tanya tapi apa benda, tapi apa benda tadi sebenarnya yang berlaku dekat dalam lift tu kan. So mak dia semua dekat situ lah. Lepas tu dia cakap awak betul ke nak tahu? Dia cakap macam tu. Awak betul ke nak tahu? Jadi member aku cakap macam taklah, sebab saya tak ada rasa apa-apa. Saya pun tak nampak apa-apa. Cuma tadi tu saya macam tiba-tiba terperanjat dan rasa takut. Sebab tiba-tiba macam gitu. Ke itu hanyalah macam persiapan ke apa benda, kita tak tahulah kan. So dia cakap okey lah, kalau kata awak memang nak tahu, tadi bila kata saya turun je kereta, dekat sebelah awak tu dia dah panggil, dia macam, dia bukan panggil, dia macam dia suruh engkau
belah. Kau jangan datang sini. Ini tempat aku, benda semua macam tu tau. So dia cakap benda tu macam aku cerita ni bulu rumah menaik ni kan. Dia rambut dia panjang sampai ke lantai. Lepas tu nampak macam tangan je macam gitu. Dia macam kau jangan datang benda semua. So tu yang ustazah tu dah start baca. Sampai kat situ tolak. Dia tak nak stay dekat luar. Dia bawa ikutlah sekali masuk dalam. Jadi dah sampai kat lift itu yang ustaz tu tadi tu duduk baca. Bila masuk lift tak ada. Tiba-tiba dah sampai ke tingkat berapa tu sebab masuk tu ustaz tu tak ada mengacau apa-apa. Tiba-tiba tengah naik tu ustaz tu menjerit-jerit kan kat dalam tu. Rupanya dia dah muncul dekat belakang. Dia dah macam gini. Dia macam ni. Dia macam ni kat belakang tu. Macam ni kat belakang ustaz macam gitu. So macam tu tau. Jadi ustaz tu menjerit tu. Itu ustaz menjerit tu. Dah macam kau jangan kacau benda ni semua kan. Jadi lepas dah interview apa benda habis tu semua, dia orang semua sekali pergi ke rumah kejadian tu. Masuk. Lepas tu dia dah baca. Ustaz tu pun tengok apa benda apa semua gini dah habis. Okey. Awak pergi balik rumah akak awak ke mak awak ke apa benda, tak payah balik dulu, biarkan rumah ni seminggu. Dia akan tolong buangkan benda ni. Jadi lepas dia dah tengok apa benda apa semua, and then bila buat kajian balik memang betul rumah tu dulu sebelum dia pindah masuk adalah family India duduk. Jadi dia pasang benda untuk, yalah agama dia punya lah, untuk protect dia punya rumah kan, protect barang-barang dia apa benda apa semua. Tapi bila kata dia pindah, sebab situ tempat high end, so orang India yang dekat situ bukan India, aku rasa dia bukan Malaysian Indian, dia Indian. Jadi barang dia memang baik punya daripada sana dia bawa datang sini kan. Itu yang rimau apa semua boleh naik atas katil tu. Macam gitu tau. Mengganas sampai macam gitu sekali. Jadi dia cakap benda tu ada lagi dekat rumah tu. Jadi dia nak kena extract lah, bawa keluar apa benda apa semua kan. So jadi seminggu itu yang seminggu lepas tu barulah semuanya apa benda pulih. Dan perempuan tu duduk situ lagi. Masih tapi tak ada apa dah lah. Masih. Patut masa tu kita offer nak beli rumah tu mesti dia jual murah. Betul. Apa? Tapi itulah. Baru kita panggil ustaz tu. Minta maaf lah sebab cerita aku panjang. Kroni. Mungkin cerita kau boleh jadi penutup untuk episod kita pada kali ni. Melainkan Jamal ada cerita yang lagi lagi. Tutup terus. Kita closing. Cerita ni aku ada dua cerita. Cerita ni college punya, yelah during college punya time. College kat mana ni? Di ibu kota.